Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim amma ba'd. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Kita sambung kembali pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat jamaah ataupun kita namakan sebagai pedoman imam dan makmum. Kita sedang berada di hujung-hujung buku kita. Kita berada pada halaman 168. Sedang membicarakan di bawah tajuk solat Jumaat. Dan kita sampai kepada pembincangan tentang rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah. Solat Jumaat, 2 rakaat dan 2 khutbah. Kalau tak ada khutbah, tak sah solat Jumaat. Dan khutbah itu pula mesti kena mencukupi ataupun memenuhi rukun-rukunnya. Maka rukun-rukun khutbah sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, ada 5 rukun khutbah. Ada 5 rukun khutbah, iaitulah yang pertamanya memuji Allah, kemudian bersalawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpesan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca ayat Al-Quran, sebahagian daripada ayat Al-Quran, kemudian berdoa untuk umat Islam, mendoakan untuk umat Islam. Jadi kita telah baca sebahagian rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Tapi kita ulang baliklah sekali lalu tentang rukun khutbah ini. Jadi rukun khutbah yang pertama dalam muka surat 168 itu memuji Allah dalam rukun khutbah. Sebelum itu kena ingatkan rukun khutbah semuanya mesti dalam bahasa Arab. Semuanya mesti dalam bahasa Arab. Maknanya kalau rukun khutbah dibaca dalam bahasa selain Arab tidak sah. So bila tidak sah khutbah, tidak sahlah Jumaat itu, melainkan dalam keadaan-keadaan yang uzur. Contohnya orang tu tak tahu khatib tu memang tak boleh bahasa Arab dan orang lain pun makmum pun tak ada yang boleh. Tak ada. Maka pada ketika itu adalah keuzuran dia benarkan. Tapi selagi masih ada yang boleh dan dia ada ruang masa yang cukup untuk belajar, tapi belajar tak boleh-boleh juga, maka itu dikira kes keuzuran lah. Tapi jaranglah ada kes yang macam tu, ya. Baik. Setakat rukun khutbah nak sebut dalam bahasa Arab bukannya panjang pun kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu ya Quran kan? Ada kan? Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Tu je cukup dah rukun khutbah kan. Kalau dia baca yang tu sajalah, baca yang tu saja. Tak sampai 2 minit khutbah, selesai khutbah kalau baca yang tu sajalah kan. Manakala yang kita berkhutbah itu, yang dia dalam bahasa Melayu khutbah itu dipanggil sebagai mau'izah, nasihat yang diselangi di antara rukun khutbah itu kan. Jadi kalau khutbah saja untuk cukup sebagai khutbah saja, dengan rukun itu pun dah cukup. Tetapi yang diselangi dengan nasihat-nasihat itu tidak ada masalahnya, dan nasihat-nasihat yang menyelangi di antara rukun khutbah itu dia tidak menyebabkan terputusnya mualat antara rukun-rukun. Yang kita baca dalam bahasa Melayu itu nasihat-nasihat lah, ya. Mau'izah. Baik. Jadi kita dah sebut dah dalam pertemuan yang lalu, rukun khutbah itu dia mesti ada perkataan alhamdu. Dia mesti ada perkataan tu atau alhamdu yang terbit daripada perkataan hamidah. Hamim dal, mesti ada 3 huruf tu lah kan, yang terbentuk daripada perkataan hamidah tu.
Sama ada kita sebut alhamdu ataupun kita sebut bihamdillah, kan, ataupun kita sebut ahmadullah, ataupun kita sebut lillahil hamdu, ataupun Allahu ahmadu, semua itu telah menepati salah satu daripada rukun dia, kan. Oleh kerana itu dia mesti dengan perkataan alhamdu ataupun yang terbit daripada perkataan hamidah itulah, kan. Oleh kerana itu perkataan lain tidak memadai. Oleh kerana itu tidak sah kalau khutbah itu digunakan dengan lafaz as-sana, lafaz syahadah, asyukru lillah. Tak, dia kena gunakan perkataan alhamdu juga. Baik. Dan pujian itu mesti ditujukan kepada lafaz jalalah, mesti lafaz Allah. Maknanya dia kena ada dua gabungan perkataan, alhamdu dan perkataan Allah. Kena ada dua tu. Dia tak boleh gunakan selain daripada lafaz jalalah, iaitulah Allah. Kalau kita tukar kepada Ar-Rahman, Alhamdulillahirrahman, tak sah. Walaupun Ar-Rahman itu salah satu daripada nama Allah. Jadi syarat dia mesti dengan guna nama Allah. Pujian kepada Allah. Alhamdulillah, nahmadullah, ataupun ahmadullah, ataupun lillahil hamdu. Ada perkataan Allah ada, perkataan alhamdu pun ada, maka barulah sah khutbah tu. Maknanya kesimpulannya mesti daripada dua perkataan ini, hamdun dengan Allah, kan. Itu. Baik, kemudian habis itu yang tu kita dah bicarakan. Kemudian salawat pula. Seterusnya rukun yang kedua mesti bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita dengar baca khutbah tu panjanglah, kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disambungkan lagi dengan bacaan ayat Quran dan seterusnya. Itu panjanglah. Tapi yang sekurang-kurangnya itu ada alhamdulillah, dah cukup rukun itu. Baik. Yang ni kita nak baca pada malam ni. Yang perenggan yang kedua tu. Sementara lafaz salawat pula tidak tertentu kepada lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Sahaja, malah sah dengan lafaz usalli ataupun nusalli ala Muhammad. Usalli itu makna aku bersalawat. Boleh juga kalau kita faham maksud usalli itu aku solat, dan dia boleh diterjemahkan aku bersalawat ke atas Rasulullah SAW. Kalau usalli semata-mata begitu saja, maknanya aku solat lah. Tapi kalau disambungkan lagi usalli ala Muhammad, aku bersalawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita sebut yang biasa kita sebut masyhur Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita sebut usalli ataupun nusalli ala Muhammad. Ataupun boleh juga kita sebut ala Ahmad. Di sini dalam soal bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak terbatas kepada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dalam soal puji Allah, dia kena lafaz Allah saja. Tapi dalam soal bersalawat ke atas Nabi, untuk sahnya rukun khutbah itu boleh dengan salawat ke atas yang namanya Muhammad, boleh ke atas nama Ahmad, dan boleh ke atas nama-nama Nabi yang lain lagi. Banyak nama-nama Nabi yang lain lagi. Itu yang kita bacakan. Atau ala Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Ahmad, ataupun usalli, ataupun nusalli ala Ahmad, ataupun nusalli ala Muhammad. Atau alal atau al rasul, Allahumma salli ala rasul, kan rasul pun dah sah dah. Ataupun alal nabi, Allahumma salli ala nabi pun dah sah. Atau alal mahi, mahi ni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mahi, Allahumma salli ala al mahi, ataupun usalli ala al mahi, ataupun nusalli ala al mahi. Mahi ni apa maksud? Dia di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah al-mahi. Mahi maknanya orang yang menghapuskan kesyirikan dan kekufuran. Itu al-mahi, ya. Baik. Ataupun al-aqib. Al-aqib ini juga di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usalli 'alal aqib, ataupun nusalli 'alal aqib, ataupun Allahumma salli 'alal aqib. Aqib itu maknanya nama Nabi yang membawa maksud yang penutup, Nabi yang penutup. Nabi yang terakhir lah, Nabi yang menutup segala Nabi-Nabi yang lain. Ataupun alal hashir, Allahumma salli alal hashir, itu juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hashir maknanya yang
manusia itu dikumpulkan mengikut jejak Nabi SAW. Yang mengumpulkan, maksud yang mengumpul tu semua orang dikumpulkan, nanti dibangkitkan dia di mahsyar nanti. Nabi SAW yang pertama sekali dibangkitkan, maka dengan bangkitnya Nabi SAW yang lain pun turut mengikut Nabi dibangkitkan. Itu al-hasyir. Ataupun al-nasyir, yang menyebarkan segala kebaikan lah. Itu nama Nabi juga, al-nasyir. Ataupun al-nazir, an-nazir yang memberikan peringatan dan memberikan ancaman, amaran. Itu juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazir. Yang kesemua ini adalah nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak memadai salawat itu dengan menyebutkan rahimallahu Muhammadan. Dia kena dan nama Nabi Muhammad tu boleh pakai nama Muhammad pun boleh, Ahmad pun boleh, Al-Aqib pun boleh, Al-Ahmahi pun boleh, An-Nasyir boleh, An-Nazir boleh. Tetapi dalam perkataan salawat itu dia kena dengan perkataan salah juga. Usalli ataupun Allahumma salli ataupun nusalli. Dia tak boleh tukar dengan perkataan lain daripada salah. Contohnya kita tukar kepada perkataan rahmah, rahimallahu Muhammadan, tak boleh, tak sah. Ya, oleh kerana itu tidak sah, tidak memadai salawat itu dengan menyebut rahimallahu Muhammadan ataupun sallallahu alaihi wa sallallahu ala Jibril, ataupun kita sebut sallallahu alaihi. Salawat, perkataan solat tu ada dah, sallallahu tu okey dah perkataan solat. Alaihi pakai ganti nama saja, iaitulah nya saja. Salawat Allah ke atas nya saja, nya tapi tak ada nama, tak ada nya saja pun tidak memadai. Ya, dia kena namanya, sama ada nama yang masyhurnya Muhammad ataupun Ahmad atau nama-nama yang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu li khamsatun. Ini salah satu daripada hadis yang Nabi menyebutkan, aku ada 5 nama. Di antaranya ana Muhammad, ana Muhammad wa Ahmad wa ana al-Mahi. Nabi sendiri beritahu, akulah al-Mahi, akulah Muhammad, akulah Ahmad, wa ana al-Mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra. Akulah al-Mahi. Al-Mahi itu maknanya yang menyapu, yang menghapuskan. Mengapa itu dijadikan nama Nabi Muhammad? Karena dengannya lah, dengan Nabi Muhammad SAW lah kekufuran itu dihapuskan. Ya. Wa anal hasyir alladhi yuhsyarun nas ala qadami. Akulah yang mengumpulkan, yang membangkitkan, di mana manusia itu akan dikumpul, dibangkitkan nanti mengikut jejak aku. Yang pertama sekali dibangkitkan daripada kubur nanti Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hadis yang menyebutkan Nabi antara yang pertama dibangkitkan daripada kuburnya nanti. Bila Nabi bangun daripada kubur nanti, ada hadis menyebutkan dia melihat Musa sedang berpegang pada tiang Arash. Nabi Musa AS berpegang pada tiang Arash. Jadi Nabi kata dia pun tak pasti adakah dia dibangkitkan dahulu ataupun Nabi Musa itu termasuk dalam golongan yang terkecuali daripada orang yang kena kejutan sangkakala itu. Ya, kan. Baik. Kemudian habis itu, kemudian kita tengok rukun khutbah yang ketiga. Berwasiat, berpesan dengan taqwa. Berpesan dengan taqwa. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwazibu 'ala al-wasiyati bittaqwa fi khutbatihi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berwasiat dengan taqwa dalam khutbahnya. Lafaz wasiat ini tidak tertentu dengan wasiat supaya bertakwa sahaja, malah memadailah dengan sebarang lafaz yang menunjukkan nasihat, sama ada panjang atau pendek. Jadi bila sampai kepada wasiat bertakwa tu, tak semestinya guna perkataan takwa. Apa sahaja nasihat yang mendorong orang supaya taat dan menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa bentuk-bentuk nasihat yang berkaitan dengan taat kepada Allah, maka boleh digunakan. Contohnya seperti dikatakan atiullaha wa raqibuhu, taatlah kepada Allah dan berwaspadalah daripada Allah, kan. Boleh kalau kata ada orang baca begitu dalam khutbah, dan manalah tahu tiba-tiba kita sampai satu tempat yang dengar-dengar tak dengar perkataan ittaqullah. Kelam kabut kita ni, sah ke tak sah ni, kan.
rupanya dia baca yang lafaz yang lain yang membuat maksud mengajak orang supaya taat kepada Allah, maka itu juga dikira sebagai pesan supaya bertakwa. Itu maknanya yang masyhur kita biasa sebutkan ialah ittaqullah. Dan kalaulah dengan sebab kita tukar itu menyebabkan kekeliruan kepada orang lain, orang yang tak faham kan, lalu jadi confuse dia, sah ke tak sah khutbah tu, eloklah kita kekalkan dengan ittaqullah kan, supaya tak jadi kekeliruan. Bukan semua orang faham hal-hal yang sebegini. Baik. Namun tidak memadai hanya dengan membataskan terhadap memberi amaran tentang tipu daya dunia dan perhiasan-perhiasannya. Jadi lepas pesan bertakwa tu mestilah membuat kepada nasihat supaya ikut perintah Allah, taat kepada Allah. Tetapi kalau setakat jangan kamu tertipu dengan dunia, berhati-hatilah dengan godaan dunia, kan dalam bahasa Arab lah sekalipun, maka yang tu tidak memadai. Tidak memadai. Baik. Kerana nasihat sebegini juga ada kalanya dipesan oleh mereka yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Kerana kadang-kadang orang kafir pun boleh pesan juga macam ni kan. Jangan tertipu dengan sandiwara hidup ini, orang kafir pun boleh pesan begitu kan. Jadi nasihat-nasihat begitu yang tidak dikaitkan supaya patuh dan taat kepada Allah tidak dikira sebagai pesanan bertakwa. Oleh itu pesanan itu mestilah menjurus ke arah menyuruh manusia melakukan ketaatan dan menghindarkan kemaksiatan. Jadi maknanya dhabit atau pengenalan nasihat pesanan supaya bertakwa itu ialah bagaimana? Iaitulah kata-kata yang menyuruh orang taat kepada Allah. Itu kata-kata yang menyuruh orang taat kepada Allah dan meninggalkan penderhakaan kepada Allah. Apa-apa kata-kata nasihat, tapi dalam bahasa Arab lah, sebab khutbah itu syarat dia dalam bahasa Arab. Apa-apa kata-kata yang menyuruh orang taat kepada Allah, perkataan apa pun tapi maksud dia begitu, suruh taat kepada Allah dan suruh meninggalkan maksiat, suruh menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka itu termasuk dalam pesan supaya bertakwa. Baik, 3 rukun yang telah disebutkan merupakan rukun-rukun yang mesti dilakukan pada kedua-dua khutbah. Disebabkan setiap khutbah itu adalah berasingan antara satu sama lain, dan juga kerana itulah cara yang dilakukan oleh generasi salaf dan khalaf. Jadi 3 rukun yang kita sebut tadi iaitu puji Allah, salawat ke atas Rasulullah SAW, berpesan supaya bertakwa. 3 ni dalam kedua-dua khutbah mesti kena ada. Sebab tu bila kita tengok khatib, bila habis khutbah pertama dia pun duduk, kemudian bangun pula dia alhamdulillah balik kan, dia alhamdulillah balik. Sebab mesti ada dalam kedua-dua khutbah. Dan dia juga salawat balik, kemudian dia juga ittaqullah juga balik pada khutbah kedua pun. Dia mesti kena ada tiga rukun ini, mesti kena ada dalam kedua-dua khutbah. Kedua-dua khutbah. Manakala 2 lagi rukun boleh berada di salah satu khutbah, 2 lagi rukun, 1 lagi rukun boleh berada di salah satu khutbah. Tetapi yang terbaiknya kalau ayat Al-Quran itu di rukun yang khutbah yang pertama, dan 1 lagi rukun iaitulah berdoa kepada orang Islam boleh berada di 1 saja khutbah, tapi kena khutbah, kalau nak pilih 1 dia kena khutbah yang kedua. Kalau nak pilih 1 kena khutbah kedua, iaitulah doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat yang sebutkan oleh khatib tu. Doa tu dia cukup 1 khutbah saja, satu khutbah saja. Tapi kalau nak pilih 1 saja, maka dia kena di khutbah yang kedua. Tak memadai kalau dibaca doa itu pada khutbah yang pertama, khutbah kedua tak dibaca, tak sah lagi. Baik, habis itu seterusnya kita tengok pada rukun khutbah keempat, membaca ayat Al-Quran. Baik, ayat Al-Quran wajib dibaca pada salah satu daripada 2 khutbah, sama ada ayat yang berbentuk janji baik, peringatan, seksa, hukum hakam atau cerita. Asalkan ayat Quran, tak kiralah ayat Quran apapun, ayat Quran yang menyuruh buat kebaikan ke, melarang kemungkaran ke, ayat Quran tentang cerita-cerita nabi-nabi dahulu ke, apa saja, asalkan ayat Al-Quran. Menurut Imam Ar-Ramli adalah memadai membaca sebahagian daripada 1 ayat yang panjang. 1 ayat yang panjang kita baca sebahagian sahaja, tetapi dengan syarat dia boleh dipahami lah.
Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', menurut pendapat yang masyhur adalah disyaratkan membaca satu ayat. Jadi ada khilaf. Imam Ramli kata kalau ayat tu panjang boleh baca sebahagian daripada satu, walaupun satu ayat tapi boleh baca sebahagian. Tetapi Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' kalau nak pilih satu ayat kena komplit satu ayat tu, walaupun panjang kena habis. Jadi untuk mengelakkan khilaf, eloklah kita pilih pendapat Imam Nawawi yang sebutkan dalam kitab Majmu' tu, supaya tak ada siapa boleh petikai lepas tu kan. Kalau baca satu ayat yang komplit. Baik. Jadi pendapat yang pertama, pendapat Imam Ramli tu dia kata boleh baca sebahagian daripada satu ayat itu, disokong oleh kata-kata Al-Buwaiti, Imam Al-Buwaiti, dan hendaklah dibaca sesuatu daripada Al-Quran. Namun adalah tidak memadai membaca ayat summa nazar atau summa abasa. Tapi ada juga ayat yang satu ayat tetapi tak memadai kita baca. Kenapa? Kerana tak boleh nak faham. Kerana tak boleh nak faham. Summa nazar, kemudian dia melihat, summa abasa. Kerana ayat ini walaupun satu ayat tetapi tak tahu cerita dia. Oleh kerana itu biarlah dipilih ayat yang agak panjang dan ada cerita kefahaman yang boleh dipahami daripada ayat itu. Baik. Dalam hal ini tidak ada khilaf tentangnya seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu'. Baik. Kemudian bilakah ayat Al-Quran itu nak dibaca? Ayat Al-Quran boleh dibaca pada salah satu khutbah. Boleh baca pada khutbah pertama, boleh baca pada khutbah kedua. Dua-dua khutbah pun boleh baca kan. Tapi salah satu dah memadai ayat Al-Quran itu dibaca. Ayat Al-Quran boleh dibaca pada salah satu daripada dua khutbah, tetapi ia disunatkan, ini lebih utama, pada khutbah yang pertama. Pada khutbah yang pertama. Tapi yang khutbah kita biasa dengar tu biasanya dalam khutbah pertama pun ada ayat Quran kan, dalam khutbah kedua pun ada ayat Quran. Tapi kalau kita nak ringkaskan khutbah tu kan, kita boleh baca pada salah satu, tapi lebih utama baca pada khutbah yang pertama kalau kita nak pilih salah satu, ya. Baik. Ini ada satu masalah cabangan daripada bila baca ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita baca ayat Al-Quran yang ada ayat sajdah. Kemungkinan khatib tu dia baca ayat Quran dalam khutbah tu ayat sajdah sebagai contoh. So bila kita baca ayat sajdah, di antaranya kita disunatkan sujud sajdah ataupun dipanggil sujud tilawah. Boleh tak khatib dia baca ayat Quran dalam khutbah tu ada ayat sajdah, kemudian dia berhenti sekejap, dia sujud sajdah dulu, dia sujud tilawah dulu? Boleh ataupun tidak? Ini kita baca. Para ulama mazhab Syafi'i menyebutkan jika khatib membaca ayat sajdah, maka dia boleh turun dari mimbar untuk melakukan sujud sajdah sekiranya tidak berupaya untuk melakukannya di atas mimbar. Kalau dia nak sujud sajdah boleh, maka sujud atas mimbar tu. Tapi kalau mimbar kecil tak ada ruang nak sujud, dia nak turun dari mimbar, boleh tak? Boleh kalau dia nak sujud sajdah. Tapi ada syarat dia, nanti kita baca. Jika dia berupaya melakukan sujud di atas mimbar, hendaklah dilakukan atas mimbar. Tapi kalau di atas mimbar tu ada ruang yang cukup, dia kena buat di atas mimbar lah. Kalau tak cukup, tak muat, maka dia boleh turun dari mimbar dan sujud sajdah dulu, kemudian sambung balik khutbah dia. Jika dia tidak berupaya untuk sujud di atas mimbar, di mana mimbar itu tinggi dan khatib pula seorang yang lambat pergerakannya, yang sekiranya dia turun dari mimbar akan menyebab, jika dia tidak berupaya untuk sujud di atas mimbar, di mana mimbar itu tinggi dan khatib pula seorang yang lambat pergerakannya, yang sekiranya dia turun dari mimbar akan menyebabkan penyelangan yang lama, maka dia hendaklah meninggalkan daripada melakukan sujud. Dia tak mampu nak sujud di atas mimbar, dan mimbar tu kecil, tinggi pula. Kalau nak turun dari mimbar, mimbar tu tinggi, lambat pula pergerakan nak sampai, saya takut terputus mualat kan. Kalau begitu tak payah sujud sajdah lah, kan, tak payah sujud sajdah. Baik. Keterangan ini adalah sejajar dengan teks yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab di mana beliau mengatakan jika khatib membaca ayat sajdah lalu turun melakukan sujud, maka itu tidak mengapa. Al-Qadhi Abu Tayyib menukilkan bahawa Imam Syafi'i menyebutkan dalam satu tempat yang lain, beliau lebih suka khatib tidak meninggalkan khutbah kerana melakukan sujud, memandangkan sujud tilawah itu hanyalah sunat,
oleh itu tidak usahlah dia bersusah payah melakukannya, sedangkan khutbah adalah fardu. Jadi utama akan melakukan sujud sajdah ketika khutbah ini, dia dibincangkan hanya dari sudut boleh kalau dia nak buat. Tapi kalau ikut pandangan Imam Syafi'i yang lain, dia menyebutkan elok tak payah buatlah, elok tak payah buatlah. Kalau dalam salah satu pendapat oleh Imam Syafi'i, kenapa? Kerana ialah kita katakan walaupun sunat tetapi dia kita utamakan yang khutbah yang wajib itu. Sebab ada kebarangkalian kalau kita sujud sajdah takut-takut jadi terlama lagi, tiba-tiba terpanjang, keturun mimbar pula. Sebab ingat, di antara khutbah, di antara rukun-rukun khutbah, di antara khutbah dengan solat Jumaat, dia mesti ada muwalat. Apa maksud muwalat? Berturut-turut. Makna berturut-turut itu ialah tidak ada penyelangan yang lama pada huruf. Pada adatnya tidak lama penyelangannya. Kecuali mau'izah di antara rukun-rukun khutbah. Yang tu tidak mengapa. Dia tidak memutuskan mualat. Mau'izah tu apa dia? Mau'izah tu khutbah yang bahasa Melayu yang kita dengar tu lah. Itulah mau'izah. Kata-kata nasihat ataupun syarahan yang dibacakan dalam khutbah itu, kalau ikut asalnya memanglah terputus mualat. Sebab apa? Sebab rukun khutbah sampai Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Lepas itu dalam bahasa Melayu itu mau'izah, nasihat. Kan? Lepas tu nak sampai pada ayat Quran pula mungkin ambil masa mungkin berlaku pemisahan yang lama. Cumanya mau'izah tidak mengapa, dibahaskan oleh para fuqaha. Mau'izah ataupun khutbah kita yang kita faham dalam bahasa kita itu, dia tidak memutuskan mualat di antara. Tapi kalau antara khutbah dengan solat berlaku pemisahan yang lama, dia boleh menyebabkan terputusnya mualat. Kalau putus mualat, kena mula balik khutbah baru pula. Tetapi pemisahan yang lama itu biasanya jarang boleh berlaku. Sebab itu kalau setakat selepas daripada khutbah, imam ataupun Bilal nak ingatkan jemaah supaya penuh-penuhkan saf, masuk-masuk penuhkan saf, yang di luar tu masuk-masuk, sekadar itu saja, tidaklah sampai memutuskan mualat. Sebab mualat ini disebutkan oleh fuqaha sekurang-kurangnya kalau dia ambil masa tengah-tengah tu antara khutbah dengan solat Jumaat tu, kalau berlaku pemisahan penyelangan yang lama, sekira-kiranya semayang 2 rakaat tengah-tengah tu, boleh semayang 2 rakaat, tu terputus. Kan? Masa lama masanya sampai boleh semayang 2 rakaat, celah-celah tu. Itu baru dikira terputus mualat. Iaitulah 2 rakaat yang seminimumnya. 2 rakaat seminimum. Jadi kalau setakat kita nak panggil orang masuk penuh kasar dulu, yang tu asalnya taklah ambil masa sampai selama orang nak sembahyang 2 rakaat, ya. Jadi kalau tidak selama itu, maka dia tidak putus mualatnya. Jadi bukan maknanya di antara, kadang-kadang orang bila dia faham kata kena ada mualat, kena ada berturut-turut, sampai dia faham kata antara khutbah dengan Jumaat tu nak bercakap pun tak boleh. Bukan. Sebab apa? Sebab habis khutbah lah. Lagi kita belum sembahyang, nak bercakap tak ada masalah. Bukan kita sembahyang pun, bukan sembahyang lagi. Celah-celah tu. Sama juga kadang-kadang orang dia faham kata sembahyang jamak takdim dia kena ada mualat. Dia kena ada mualat kan, jamak takdim. Dia antara tengah-tengah tu sampai dia nak cakap pun tak berani. Cakap takut-takut lagi tak boleh kan. Cakap tengah-tengah tu kita bukan sembahyang, nak bercakap tidak ada masalah tengah-tengah tu. Tapi jangan ambil masa yang lama sehingga sekira-kiranya terhenti dan terputus mualat. Itu saja kan. Sama juga macam antara jamak takdim pun, tempoh masanya disebutkan oleh fuqaha berdasarkan kepada uruf. Uruf itu pada adatnya jangan kata lama sangat. Tapi oleh kerana kita ni tak tahu, tak sekata di kalangan kita, mungkin orang ni kata lama, orang ni kata sekejap, maka ulama menggariskan kepada kita, bagi penanda pada kita supaya senang kita cam. Kalaulah tengah-tengah tu boleh buat sembahyang 2 rakaat lagi, itu kira lama dah. Itu maksud dia. Sama macam khutbah, antara khutbah dengan Jumaat, jangan tengah-tengah tu ambil masa yang lama sehingga kalau nak buat sembahyang 2 rakaat pun boleh tengah-tengah tu. Kalau sampai begitu, maka terputuslah mualat, kena khutbah balik. Ya kan? Khutbah balik. Kalau tidak, tak sah Jumaat tu. Maka begitu juga kalau kita sembahyang jamak takdim pun, jangan tengah-tengah tu lama, sampaikan kalau nak buat sembahyang 2 rakaat pun dah boleh tengah-tengah tu terputus, tak boleh buat jamak lagi dah.
Kalau jamak takdim. Okey. Jadi kata Imam Syafi'i, oleh itu kerana khutbah itu adalah wajib, sujud itu hanya sunat, oleh itu tidak usahlah dia bersusah payah melakukannya, sedangkan khutbah adalah fardu. Kalaulah sampai dia terpaksa bersusah-susah nak turun daripada mimbar yang tinggi itu, kan, jika dia turun dari mimbar lalu melakukan sujud dan kembali semula ke mimbar, di mana tidak berlaku penyelangan yang panjang. Kalau dia turun daripada mimbar tu tinggi, dia turun-turun, dia sujud dulu, kemudian naik sambung pula, tengah-tengah tu tak berlaku pemisahan yang lama, tidak berlaku penyelangan yang panjang, maka dia boleh menyambung khutbahnya tanpa khilaf. Boleh sambung khutbah tempat di mana dia berhenti tadi. Namun jika perbuatan itu menyebabkan penyelangan yang lama, kalau dia turun tu menyebabkan lama pemisahan antara daripada mula dia turun sampai dia nak sambung balik khutbah yang dia berhenti tadi, maka menurut pendapat yang asah yang merupakan qaul jadid, Imam Syafi'i, fatwa baru Imam Syafi'i, dia wajib memulakan khutbah yang baru. Kalau terputus, kena mula khutbah balik. Kerana muwalat, yang ini berturut-turut di antara rukun-rukun khutbah, hukumnya wajib. Ini kerana tanpa muwalat akan mencacatkan tujuan memberi nasihat. Okey, habis itu. Jadi kita kena ingat, muwalat antara khutbah, antara rukun-rukun khutbah, antara khutbah dengan solat itu, dia syaratnya kena ada muwalat, ada berturut-turut. Tapi kadar muwalat tu apa dia? Kadar muwalat itu ialah jangan berlaku pemisahan yang lama. Lama tu macam mana? Maka fuqaha menyebutkan nak bagi kita senang macam, sebab asalnya lama tu berdasarkan kepada uruf. Adat kata lama, tapi kita sendiri tak, saya kata ni lama, tuan-tuan kata sekejap, jadi tak sama antara kita. Oleh kerana tu ulama bagi garis panduan begini, kalau kita memakan masa, boleh makan masa 2 rakaat solat tu dah kira lama. Kalau di bawah daripada 2 rakaat solat, itu masih lagi tidak lama. Baik. Kemudian seterusnya, rukun khutbah kelima, berdoa untuk orang mukmin dalam khutbah kedua. Doa memanglah pada satu khutbah saja, tapi dia mesti pada khutbah yang kedua, doa untuk orang mukmin. Menurut pendapat yang muktamad seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain, doa itu hendaklah berkaitan dengan perkara-perkara akhirat dan bukannya dibataskan kepada persoalan-persoalan keduniaan. Doa dia mesti ada kaitan dengan hal akhirat. Allahumma ghafir li jamil muslimin muslimat, ampunkanlah semua dosa orang muslimin dan muslimat. Itu dia ada kaitan akhirat lah kalau pengampunan dosa tu. Maksudnya jangan doa tu berkaitan keduniaan semata-mata. Contohnya, ya Allah berikanlah kami semua ni kaya senang lenang. Itu buat dunia. Kan, buat dunia. Murahkanlah rezeki kami. Itu buat semata kita minta untuk di dunia saja. Dia mesti ada kaitan dengan akhirat. Walaupun secara umum, kalau kita minta ampun mesti ada kaitan dengan akhirat, kan? Baik. Oleh itu adalah harus berdoa dengan doa-doa yang umum yang meliputi hal ehwal dunia dan akhirat. Doa-doa yang umum yang termasuk dunia pun dia, akhirat pun dia, maka boleh. Tidak mengapa doa itu dikhususkan kepada orang yang mendengarnya sahaja. Kalau khatib dia doakan tu, dia khususkan kepada yang hadir dalam masjid tu saja, masih sah lagi. Masih sah lagi. Allahumma ghafir li jami'il muslimina fi hadzal masjid. Contohnya dia kata, ya Allah ampunkah dosa semua orang muslim yang ada dalam masjid ni, khusus kepada orang dalam masjid tu, pun masih sah lagi. Ataupun seperti dia katakan rahimakumullah, tak mestinya Allahumma ghafir, kan? Dia kata rahimakumullah, itu pun doa juga. Rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu, semoga Allah merahmati kamu, itu doa. Itu doa. Kamu ni mana dituju kepada orang dalam masjid depan dia sajalah, pun dah sah doa yang sebegitu. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', berdasarkan pendapat yang mengatakan doa itu diwajibkan dalam khutbah, maka tempatnya ialah pada khutbah yang kedua. Dia kena dalam khutbah yang kedua. Dan tidak memadai jika hanya didoakan pada khutbah yang pertama, seperti yang ditekskan dalam Mukhtasar Al-Buwati dalam Muzani. Baik. Jadi doa itu senang ceritanya mesti dalam khutbah yang kedua. Kalau dia baca dalam khutbah yang pertama,
sahaja tidak memadai. Tapi kalau dia baca dalam khutbah yang pertama dan yang kedua pun dia baca, okey. Tapi kalau dia pilih salah satu saja, mesti dalam khutbah yang kedua. Baik. Mendoakan untuk orang-orang mukmin boleh dilakukan secara khusus seperti kepada orang yang hadir sahaja atau secara umum walaupun untuk kesemua orang-orang Islam selagi tidak dipohonkan pengampunan untuk seluruh dosa mereka. Jadi dalam khutbah itu dia boleh doa untuk orang yang dalam masjid saja pun boleh, ataupun semua umat Islam yang dalam masjid, yang di luar masjid, tak kira, umum, mertai semua pun boleh, kan. Tetapi tidak boleh berdoa kepada semua orang Islam semua dosa mereka, tak boleh. Contohnya kita doa macam ni, ya Allah, ampunkanlah semua orang Islam. Maksud semua orang Islam tu dah yang masih hidup, yang telah meninggal daripada dulu sampai sekarang, yang akan datang. Ampunkanlah semua orang Islam akan semua dosa mereka. Tak boleh doa macam tu. Pasal apa? Pasal kita mesti kita yakin dan i'tiqad bahawasanya di kalangan orang Islam pun ada juga yang tidak diampunkan dosanya, yang dimasukkan ke dalam neraka. Kan? Jadi kalau kita, berarti kita minta benda yang memang tak berlaku, kan? Benda yang tak berlaku. Jadi kalau kita nak doa juga, kita, ya Allah, ampunkanlah semua orang Islam akan dosa-dosa mereka. Tak apa. Jangan sebut akan semua dosa mereka. Kan? Hanya tu tak apa. Kalau kita sebut ampunkanlah semua orang Islam akan dosa-dosa mereka, yang tu tidak mengapa. Sebab apa? Sebab dosa boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan sebahagian, sebahagian lagi tidak ampunkan. Tapi kalau kita ampunkan semua orang Islam, maksud semua orang Islam ni ialah yang dahulu, yang terkemudian, yang masih hidup, yang telah meninggal dunia, yang akan datang, semua dosa-dosa mereka, berarti kita minta sesuatu yang tidak berlaku. Tidak berlaku. Sebab apa? Sebab ada juga yang tidak diampunkan. Sebab kalau tidak, tak ada lah orang Islam yang masuk neraka. Kan? Ada orang Islam masuk neraka sebab apa? Sebab dosanya tidak diampunkan. Dia kena dicucikan dengan api neraka dulu, kemudian barulah dia keluar. Kan? Baik. Tapi kalau kita berdoa untuk adik-beradik kita, sesama terhad, sesama ibu bapa kita, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa ibu bapa aku, semua dosa-dosa aku, semua dosa ibu bapa aku. Tak apa. Sebab apa? Sebab bukan mewakili semua orang Islam. Boleh faham? Kan? Ataupun semua dosa-dosaku, semua dosa ibu bapa aku, semua dosa mak saudaraku, bapa saudaraku, adik-beradik aku, semua dosa. Tak mengapa, sebab semua dosa ahli keluarga aku, semua adik-beradik aku pun tak mengapa. Sebab apa? Sebab yang orang dulu-dulu tak masuk pun, kan. Yang maksud dilarang itu ialah semua orang Islam tak terkecuali walaupun seorang pun. Itu maksud dia, kan. Baik. Oleh itu, dengan mendoakan pengampunan seluruh dosa orang-orang mukmin berarti menyanggahi i'tiqad ini. Kenapa? Kerana dia kata, maka ia ditegah kerana kita wajib beriktikad bahawa di kalangan orang mukmin ada yang masuk neraka walaupun seorang, kan? Mesti ada orang mukmin yang masuk neraka, ada, kan? Oleh itu, dengan mendoakan pengampunan seluruh dosa orang mukmin berarti menyanggahi i'tikad ni. Oleh itu tidak boleh didoakan dengan doa Allahumma ghafir. Ini yang tak boleh, perkataan macam ni. Allahumma ghafir li jami'il muslimin jami'a zunubihim. Ya Allah, ampunkan semua orang Islam, semua. Faham? Maksud semua itu ialah orang Islam dahulu, orang Islam sekarang, orang Islam akan datang, yang masih hidup, yang telah meninggal dunia, semua sekali, tak kecuali. Itu maksud dia. Jami'a zunubihim, semua dosa mereka. Yang ni tak boleh kita doa macam tu. Okey? Tapi kalau kita nak doa untuk semua juga orang Islam dahulu, sekarang, akan datang, kita nak doa juga untuk semua mereka, boleh. Dan digalakkan mungkin kita berdoa. Al-Quran menyebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kan. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan ampunkanlah dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, kan. Mana dianjurkan kita berdoa kepada kita, kepada orang yang sezaman dengan kita, dan kepada orang yang terdahulu daripada kita pun dianjurkan kita berdoa. Cumanya kalau semua sekali, jangan difokuskan semua dosa, itu aja. Baik. Oleh itu boleh didoa, tetapi boleh didoakan dengan doa begini.
Allahumma ghfir li jami'il muslimina dzunubahum. Jangan sebut jami'. Ya Allah, ampunkan semua orang Islam dosa-dosa mereka. Kita tak kata semua dosa mereka, tapi dosa-dosa mereka. So dosa-dosa mereka itu maknanya kita tidaklah memohon kepada sekalian tanpa terkecuali. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya sebahagian lagi tidak diampunkan. Boleh berlaku begitu. Oleh kerana itu boleh kita berdoa, ya Allah, ampunkan semua orang Islam akan dosa-dosa mereka. Tanpa kita menyebutkan akan semua dosa mereka, yang itu tak boleh. Baik. Habis itu, jadi yang ni kita sambung kepada perbincangan pada pertemuan minggu depan lah, insya-Allah. Hukum berdoa untuk sultan, berdoa untuk pemerintah. Pada asalnya adalah harus ni apa maksud? Harus ni maknanya wajib pun tidak, sunat pun tidak. Tapi boleh tidak menjadi kesalahan. Tapi kita akan bincangkan nanti hukum berdoa. Tetapi ada kalanya baik berdoa. Apa dia? Bila kita minta doa untuk pemerintah ataupun sultan itu supaya memberikan taufik dan hidayah kepada mereka, membantu mereka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu baik doa macam itu, kan? Dan ada kalanya tidak boleh berdoa kalau kita menyalah sifatkan mereka. Contohnya dia tak ada pun sifat itu, kan? Kita melebih-lebih dan melampau-lampau dan menyifatkan sifat yang tidak ada, itu tak boleh. Tapi yang berlaku dalam doa yang kita baca dalam khutbah di negeri Selangor dan di negeri Malaysia ni, insya-Allah semua itu bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh fuqaha, tidak melampau-lampau menyifatkan yang tidak ada padanya. Bahkan doa itu bagus. Sebab apa? Sebab kita minta doa, yang doa dalam khutbah kita tu ialah supaya Allah Ta'ala memberikan arimin al-auna wal hidayah wa taufiq. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada mereka, berikanlah hidayah kepada mereka, berikanlah taufik. Itu doa yang baguslah, walaupun kepada sultan. Jadi itu tidak ada isu. Baik. Jadi sampai setakat itu saja dulu untuk minggu ini. Dah masuk tu? Baru masuk ah? Baru masuk tu? Dah masuk tu? Masuk dah? Okey. Sebab azan lagi kan? Baru kan? Okey. Jadi kita berhenti kat sini, lepas tu terus azan insya-Allah. Jadi mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. Kita sedang dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.